Seperti biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin warzuqna fama nabiyyi na ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وتلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang telah mengizinkan kita sekali lagi berjumpa di pagi ini untuk minggu ini yang bermula dengan pagi Isnin, Selasa dan hari ini pagi Rabu, ya. InsyaAllah setiap minggu kita adakan sesi pagi ini daripada hari Isnin hingga hari Jumaat pukul 7 suku pagi, ya, selama setengah jam untuk berkongsi dengan rakan-rakan kita yang ingin melihat cara-cara memahami kalimah-kalimah Al-Quran, ya, dan juga seterusnya memahami ayat-ayat Al-Quran. Kita gunakan sesi pagi ini untuk menunjukkan aplikasi maklumat-maklumat ataupun ilmu yang kita pelajari, terutamanya kepada mereka yang mengikuti kelas-kelas pengenalan dan kelas intensif dan kelas asal tu. Jadi pagi ini adalah sesi aplikasi, ya, mengaplikan dan dengan mengupaskan kalimah-kalimah di dalam Al-Quran dan seterusnya menterjemahkan, ya. Semalam kita telah melihat macam mana acuan di dalam template Quranic vocabulary itu digunakan untuk, ya, melihat bentuk-bentuk, ya, bentuk-bentuk fi'il nahi dan bentuk fi'il amar, ya. Bentuk fi'il nahi dan bentuk fi'il amar, yang mana kita lihat ciri-ciri kedua-dua fi'il amar dan fi'il nahi ini, dia mengambil i'rab yang majzum, ya. Dan apakah tanda majzumnya? Ialah huruf terakhir di dalam kata terbitan tu disukunkan, ya, sebelum digabung dengan waw alif ziyadah sekiranya fa'il kepada fi'il menahi itu adalah jamak, ya. Kalau mufrad, kalau seorang, huruf terakhir itu kita akan lihat ditandakan dengan tanda sukun. Kemudian kalau ramai ditambahkan waw alif ziyadah, maka tanda sukun tu akan hilang kerana huruf tadi kena mengikut mad waw. So dia kena mengambil baris dhammah, ya. So hari ini kita akan buat pembentukan kalimah la tufsidu di dalam ayat ke-11, ya, supaya tuan-tuan dapat melihat di manakah perubahan berlaku, ya, apabila fi'il nahi ataupun fi'il amar mufrad kepada jamak, ya. Dan pada masa sama kita akan juga rujukkan kepada template Quranic vocabulary itu, ya, supaya kita dapat memahami macam manakah proses pembentukan kalimah berlaku. Okey, saya mulakan dengan nanti, ya, kita belum lagi belum lagi rakaman. Sudah, ya, rakaman sudah. Doktor mute kan, doktor? Okey, saya mutekan dulu mikrofon. Dan okey, saya kongsikan skrin sekarang. Okey. Dan kita terus kepada lexilogos.com, ya, sebab kita nak
membuat pembentukan kalimah, ya. Pembentukan kalimah la tufsidu tu kita type saja, ya. Type tuan-tuan kena praktis, ya. Biasakan menggunakan leksilogos ni, praktis menaik ayat-ayat Al-Quran, ya. Sebab bila kita selalu membiasakan diri kita dengan menulis kalimah dan ayat Quran tu, kita akan dapati kita lebih mengenal, ya. Mengenal kalimah-kalimah yang kita bincangkan, ya. So la tufsidu ila lam fathah diikuti dengan alif mad. Kemudian ini dipanggilkan lam la nahi, ya. La nahi. Kemudian barulah diikuti dengan fi'lun mudhari' majzum, ya, iaitu tufsidu, ta beri hadapan, waw yang sukun, sim bari bawah, dal bari dhammah, kemudian waw alif ziyadah. Okey, itu ejaan kepada la tufsidu, ya. Kita telah membuat penerangannya dan kita telah pun membuat komponen, ya. Hari ini kita buat pembentukan, ya, pembentukan kalimah, ya. Jadi kita tuliskan title dia, iaitu pembentukan ba, mim, ba, non, ta, waw, qaf, kaf, non, ya. Pembentukan kalimah la tufsidu. Kaf, lam, kalau Melayu dia kita ambil ha, kalau Arab dia kita ambil ta marbutah. Ya, kalimah la tufsidu kopi sajalah. Bawa ke sini. So yang ni yang kita nak buat aktiviti pagi ni, ya. So mana tuan-tuan yang mengikuti secara live ni dan juga sudah mahir dengan leksilogos.com ni, boleh buat ikut sekali, ya. Apa yang saya type dekat skrin tu, tuan-tuan sebenarnya boleh ikut, ya, supaya biasa, ya, itu dengan pembentukan dan penulisan ayat-ayat Al-Quran, ya. Jadi hari ini kita nak buat pembentukan kalimah la tufsidu. Pertama sekali, pembentukan kalimah mesti bermula dengan 3 huruf akar, ya. 3 huruf akar. So di mana tuan-tuan nak cari 3 huruf akar? Sebenarnya dalam kalimah ni tuan-tuan boleh lihat dia. Saya besarkan sikit, ya. Pertama sekali tuan-tuan belajar mengenal 3 huruf akar daripada kalimah itu sendiri, ya. Sebelum kita merujuk kepada tempat lain, kalau kita tak dapat, barulah kita cari tempat lain, ya. So dalam konteks ni kita macam mana kita nak identify 3 huruf akar, ya. Kita keluarkan semua imbuhan-imbuhan yang membentuk kalimah, ya. Kita asingkan dia. Okey, contohnya kita asing ta ni adalah tambahan, ya. Ta ni adalah tambahan, dipanggil ta mudhari'ah, ya, untuk memasukkan fa'ilnya kepada kalimah fi'il mudhari' itu, kita keluarkan dia. Kemudian wa alif ziyadah ni pun kita keluarkan sebab dia tambahan untuk menjamakkan, ya, fa'il kepada perbuatan tu. Jadi tinggallah fa, sim dengan dal. Ya, sebenarnya tidak susah untuk kita, ya, mengenal 3 huruf akar, iaitu yang tinggallah fa, tinggal huruf 3 pun, sim dengan dal. Itulah 3 huruf akar dia, ya. Jadi kita mulakan dengan fa, sim dengan dal, ya. Okey. So clearkan dulu drawing tu dan kita mulakan 3 huruf akar tadi, iaitu fa, sim dengan dal, ya. Type di sini fa, sim, jarakkan dia, jangan digabung, ya, sebab dia huruf, dia bukannya kalimah lagi, ya. Dia huruf yang digunakan untuk membentuk kalimah, ya. So kita proseskan tufsidu ni dulu, bentukkan tufsidu dulu, kemudian baru tambahkan la kemudian sekali. Itu caranya nak membentuk kalimah
La tufsidu, ya. The main component kata pokok dia ialah yang ni, tufsidu ni. Yang ni yang kita nak cari 3 huruf akar dia. Okey, pada masa sama kalau nak saya tunjukkan, katalah tak jumpa pada kalimah tu, jadi tuan-tuan boleh cari di tempat lain digital Al-Quran tu sebagai contoh. Nak mencari fa simda tu, tuan-tuan boleh pergi ke mana? Pergi ke korpus, ya, Quranic Arabic Corpus ni. Pergi kepada kalimah tu, cari dalam surah Al-Baqarah, iaitu surah yang kedua. Pilih surah kedua Al-Baqarah, dan dia ayat yang ke-11. So di sini pilih verse 11. Ya, lepas tu tekan go di sini. Dia akan bawa kita pada ayat tu lah. Ini dia, ya. Ini adalah tufsidu. So apa tuan-tuan buat? Tekan 2 kali di sini. Ya, tekan sekali, 2 kali ataupun sekali. So di sinilah tuan-tuan lihat 3 huruf akar dia, ya. Saya arrow kan, tanda arrow supaya tuan-tuan nampak. Ya, fa, sim dengan dal. Dia kata kat sini apa? Triliteral root. Itulah huruf akar dia. Ya, fa, sim, dal. Ya. So yang ni bahagian mana? Bahagian word by word ni, ya. Kalau tuan cari word by word pun, lepas tu cari kalimah tu dalam ayat surah Al-Baqarah tu, dia akan tunjukkan 3 huruf akar dia, fa, sim dengan dal, ya. Itu adalah 3 huruf akar dia. Kemudian kita sambung dengan yang ni 3 huruf akar. Kita terus dengan arrow. Kalau kita nak buat penerangan dalam bracket, bolehlah huruf akar, ya, 3 huruf akar ni. Ya, secara detail kita boleh letakkan dia dalam bracket. Huruf akar ha, waw, ra, waw, fa, itu huruf lah. Ya, akar ialah alif, kaf, ra. Itu makna yang pertama tu kita mencari 3 huruf akar dan kita letak dalam ayat pembentukan kalimah tu, ya. Kemudian kita yang kedua ialah kata dasar. Ya, kata dasar. Kita nak buat kata dasar, apa kita buat? Ambil fa, sim, dal ni, gabungkan dia. Itulah teknik dia. Dan gabungkan dia. Fa gabung dengan sim dengan dal. Dan bariskan, ya. Okey, baris yang pasti kata dasar, huruf yang pertama dan huruf yang ketiga memang baris atas. Itu tak ada masalah, ya. Letakkan dulu. Fa dengan dal dengan baris atas, itu confirm. Cuma sekarang ni sim saja, ya, sebab sim kata dasar ni mengambil 3 wajah. Kadang-kadang sim baris atas, sim baris bawah, dan juga ada sim baris hadapan, ya. So dalam konteks ni, kalau tuan-tuan dah biasa, sebenarnya sim adalah baris atas, iaitu fasada, ya. Fasada tu adalah huruf kata dasarnya. Okey, kata dasar ni kalau tuan-tuan nak gunakan terminologi kata akar pun boleh, ya. Yang ni huruf akar, yang ni kata akar pun sama. Kata dasar dengan kata akar tu adalah perkara yang sama, ya. Jadi kita labelkan dia. Fasada ni adalah kata dasar. Kecilkan sikit. Kaf, alif, ta, kata dasar. Bila itu dia dah dapat kata dasar tu, kita kena berikan makna dia, ya. Berikan makna fasada. Apa makna dia? Fasada ialah melakukan kerosakan. Itu maknanya fasada. Ya, dia dalam bentuk kata kerja tapi tak ada fa'il lagi. So, ya, dalam kata dasar dia tak ada fa'il dan dia tidak ada masa lagi. Dia basic meaning saja, ya. Jadi kita masukkan dia sebagai melakukan kerosakan, ya. Mim, lam, alif, kaf, waw, kaf, nun, melakukan kerosakan.
kaf, ro, waw, sim. Dia Melayu ni dia pelik sikit ya. Dia ada qaf, lepas tu ada kaf nun. Itu kerosakkan. Ya, kerosakkan. Itulah ejaan Melayu ya. Jadi kita kena ikut sajalah ya. Kalau ikutkan dia dua kaf kan ya, tapi Melayu dia guna yang pertama tu qaf, lepas tu qaf tu yang dimatikan jadilah rosak, lepas tu bertambah dengan kan jadilah kerosakan. Itu maknanya fasadah. So daripada fasadah ni lah dia membentuk kalimah la tufsidu tu dengan mengambil makna melakukan kerosakan dalam konteks kata terbitan fi'il nahi ya. Kemudian kita barulah kita buat kata terbitan. Step pertama huruf akar, step kedua kata dasar dengan makna, step ketiga ialah kata terbitan dengan makna ya. So lepas pada kata dasar tu, setiap kalimah yang dibina tu mesti buat makna dia sekali sehinggalah terbentuk kalimah di dalam ayat itu ya. Okey. So macam mana nak membina kata terbitan? Dia mesti mulakan dengan acuan. Mesti menggunakan acuan supaya fasadah ni kita masukkan dalam acuan tu dia akan menghasilkan kata terbitan. Oleh kerana la tufsidu ni dalam bentuk fi'il nahi, jadi kita kena kita kena ambil acuan bentuk nahi lah ya, iaitu kita nak membina mudhari' dia dulu. Dalam bentuk nahi itu kita pergi ke acuan di QHS template ni, cari nahi ya. Dia adalah kita sudah mengenal dia hari tu, fi'il nahi wazan keempat yang majzum ya, muzakkar jamak yang majzum, bermakna dia mengambil acuan yang fi'il nahi wazan keempat. So kita akan tengok kotakkan dia, iaitu yang ni ya, la tuf'il ya, la tuf'il. Itu maknanya membentuk fi'il nahi. Tetapi sekarang ni kita dalam proses membentuk fi'il mudhari' yang majzum dulu ya. Jadi kita ambil kalimah acuan tuf'il ya, ta baris depan, fa yang sukun, ain baris bawah, dan lam juga sukun. Jadi kita masukkan acuan tuf'il ni, kemudian barulah nanti bila dah siap fi'il mudhari' komponen, barulah kita tambah la ni ya. Okey. Kalau kita nak gunakan sekali la tuf'il pun boleh ya, sebab dia inilah acuan fi'il nahi. Jadi kita masukkan sekali. Okey, tuan-tuan boleh copy juga kat sini ya. Acuan ni pun boleh copy. Tengok ya. Okey, biasanya kalau cursor dia kat situ, kalau kita copy dia tak sempurna, jadi kita type sajalah. Ya, type je dah ni. Acuan apa dia la tuf'il. Tak apa, masukkan la dah. Sebab itu dah menjadi kata terbitan dalam bentuk fi'lun nahi ya. Ta baris depan, fa yang sukun, ain baris bawah, lam sukun. Itulah acuan dia, la tuf'il. Acuan dia belum ada makna lagi ya. Acuan tidak ada makna ya. Makna hanya berlaku dalam kata terbitan kalimah tu ya, bukannya dalam acuan ni. Acuan ni nak membentuk kata terbitan, barulah kita boleh memberi makna dia. Jadi apa kita buat? Kita ambil 3 huruf ni fa ya. Kalau saya tunjukkan kepada tuan-tuan, teknik dia ialah kita ambil arrow ya. Fa ni dalam kata kata dasar ni, fa yang ini
kita gantikan dengan fa yang pertama tu ya. 3 huruf akar kepada acuan ialah fa ain lam. 3 huruf di kata dasar ialah fa sim dengan dal. So fa ni ganti dengan fa. Ya. Kemudian nanti sin ni gantikan dengan ain tu. Sin ni akan mengambil alih tempat ain, jadi sin akan mengambil baris bawah. Ya, dan seterusnya huruf yang ketiga ialah dal. Dal ni kita gantikan tempat lam. Jadilah dal yang sukun nanti. Itulah caranya nak membina kata terbitan ya. So apa kita buat, kita copy dia. Copy acuan ni ya, masukkan ke hadapan. Ni gantikan ya, maknanya fa gantikan fa, masih sama fa lah, tak ada masalah. So, fa balik atas, dia menggantikan fa yang sukun, jadilah dia fa yang sukun ya. So baris kena ikut dalam acuan ya. Kalau fa ni baris sukun, jadi fa bila dia menggantikan fa sini, fa tu kena sukun, ikut baris di dalam acuan ya, bukannya baris di dalam kata dasar. Jadi dia menjadi apa? Fa, ganti fa, dia fa sukun. Kemudian sim ni gantikan ain. So ain di sini tuan-tuan tukar pada sin lah. Dan disukunkan dia. Ya, sukunkan. Kemudian lam ni ganti dengan dal. So lam ni tuan-tuan ganti dengan dal tapi kena sukunkan dia. Jadilah la tufsid. Ini adalah kata terbitan dia ya. Kita buat labeling supaya tuan-tuan dapat melihatnya step by step lah kata terbitan. Kalau kita dah mahir sebenarnya, ada tempat-tempat ni kita shortcut saja ya. Tapi untuk permulaan kita buat secara terperinci lah, cara step by step. Kata terbitan, taro, baya, ya, tanon. Ya. Kata terbitan. Dan kata terbitan mesti dah ada makna. Okay. Apa makna dia? La tu maknanya jangan. Ya, jangan. Nga tidak ada di Arabik. Kita masuk kepada buka satu lagi leksi logos yang Jawi ya. Melayu punya. Sebab Arabik dia tak ada nga. Kita nak guna tadi apa? Jangan. Jangan dia ada huruf nga. Jadi kita kena gunakan leksi logos Melayu. Macam mana kita nak dapat Melayu punya? Dekat select language ni, tuan-tuan tekan di sini, ada arrow ni ya. Arrow tu, kemudian pilih Jawi. Bermula dengan J, ni dia. Pilih Jawi. So sekarang ni, leksi logos ni adalah leksi logos Jawi Melayu. Dan kita ada alfabet Melayu lah, abjad dia nga. Fa dia macam ni. Ya. Lepas tu nya-nya, ya, sa, dia ada ca. Melayu ada ca, Arabik tak ada ca. Ini yang Melayu lah. Jadi kita nak melalui dengan, tak boleh dengan dekat Arabik punya leksi logos. Kita kena mencari Melayu iaitu dal, nga, non, dengan. Copy je dia, bawa balik ke Arabik tadi. Yang atas ni Arabik, yang tadi, ya. Sorry, dengan pula. Jangan. Jangan ialah jim, alif, nga, non lah. Jangan. Okay, copykan dia dan masukkan makna dia sekali supaya kita mengenal kalimah tu sekali dengan makna dia. Jangan bila melarang dia mesti orang kedua iaitu kamu, bukannya dia ataupun mereka ya. Jadi mesti orang kedua muhtab, jadi jangan kamu, kaf alif mim waw ya. Kamu di sini ialah seorang ya. Apa tanda seorangnya? Dal ni yang sukun. Itu tanda dia. Ya, sebab acuan ni adalah default dia untuk seorang yang belum lagi jamak. Itu maknanya kita membuka
membina kata terbitan dengan pelakunya yang seorang. Ya. So tufsid apa dia? Daripada melakukan kerosakan tadi, kata dasar dia maknanya dia mesti berkaitan dengan makna di dalam kata dasar tu. Jadi jangan kamu melakukan kerosakan. Masukkan yang ini ke dalam makna kepada la tufsid. Ya, itulah makna dia. La tufsid ialah jangan kamu melakukan, ini space kan ya. Kalau nak tambah Melayu adalah boleh. Tambahlah. Janganlah kamu melakukan kerosakan. Ya, itulah makna la tufsid. Ya. Kamu di sini ialah seorang. Seorang, kalau kita nak tandakan dia macam mana ya? Kita boleh masukkan dia dengan bracket ya. Letakkan huruf mim menunjukkan mufrad. Mufrad tu maknanya apa? Seorang ya, kamu seorang. Sebab kamu ni ada apa? Ada ramai dan ada seorang. Ya. Tu salah satu caranya lah ya. Kalau jamak kita letakkan jim. Huruf jim menunjukkan jamak lah ya. Okey, sekarang ni barulah kita benakan jamakkan tufsidu, sebab dalam kalimah ayat tu dia bukannya seorang, bukannya mufrad, dia adalah jamak. So kita masukkan waw alif ziyadah kepada la tufsid. Ya, jadi kita copy saja sini. Pergi kepada step terusnya, lepas tu kita tambah waw alif ziyadah. Ya, waw alif ziyadah. Ini dipanggil waw alif ziyadah ialah imbuhan majmu', ya, imbuhan majmu' majzum. Itu nama dia. Ya, fungsi dia adalah sebagai imbuhan kepada kalimah yang mengambil status majzum. Ya, dan imbuhan tu adalah dalam bentuk imbuhan yang jamak, ya, lelaki, untuk lelaki. Okey. So kita sudah gabung tanpa kita buat, tambah kita gabunglah. Senang je ya. Jadi gabungkan dia. La tufsid, pergi ke sini. Lepas tu buangkan tanda campur. Itu menunjukkan kita menggabungkan dia. Ya. So tuan-tuan lihat ya, pada asalnya dal ni berbaris sukun. Sebab memang default dia kata terbitan dia berbaris sukun ya. Tetapi ini waw ni adalah waw mad. Jadi dal yang sukun tu kena tukarkan kepada baris dhammah ya, mengikut hukum tajwid. Waw mad tidak boleh huruf selain daripada huruf yang dhammah sebelumnya. Jadi dal ni kena tukarkan ya. So kita kita copy dia, bawa ke sini dan tukarkan dal tadi ke baris dhammah. Itulah, jadilah la tufsidu. So selesailah sama sangat kalimah yang kita nak bincangkan dan kita dah buat pembentukan. Maknanya pembentukan adalah yang lengkap ya, yang lengkap. Cuma tinggal satu lagi, akhirnya apa? Terjemahkan dia. Ya, terjemahkan dia. Kita boleh letakkan terjemahan selepas kalimah tu. Ya, ataupun kalau kita nak buat topik tajuk yang lain pun boleh juga. Terjemahan ya, tadi pembentukan. Jadi kita ambil title ni, kita copy kat bawah dan tukarkan pembentukan kepada terjemahan. Ta, ro, jim, mim, alif, ha, nun. Ya, terjemahan kalimah la tufsidu. Ya. Okey, so terjemahan kita sebenarnya sudah dapat daripada sinilah. Kita dah dapat kata terbitan tadi. Ya, kita gunakan yang tu, kita tukarkan kepada jamak sahaja. Yang ni tadi kata terbitan dalam bentuk singular, mufrad.
mim tu untuk mufrad, ya. Kita tukarkan jamak dia, kita buangkan tanda mufrad tadi, kita masukkan semua. Semua tu maknanya jamak lah Melayu, ya. Janganlah kamu semua melakukan kerosakan. Itulah makna dia kepada la tufsidu, ya. Okey. Nanti tuan-tuan buat latihan ni sendiri, ya. Barulah kita biasa dengan proses pembentukan kalimah. Dia punya aturan ni mesti bermula dengan huruf akar, ya. Cari huruf akar dia, kemudian bina kata dasar dan beri makna kepada kata dasar tu, dan kata dasar mestilah dalam bentuk kata kerja, ya. Dan bina kata terbitan ni yang ketiga, ya. Kalau kita nak labelkan step dia, boleh juga lah ni, ya. Kita labelkan dengan teks, ya. Ini step yang pertama, letakkan nombor 1. Step kedua ialah kata dasar, ya. Kata dasar ialah step yang kedua, dan step ketiga ialah kata terbitan. Ini step ketiga, kata terbitan, ya. Kemudian yang keempat tu, proseskan kata terbitan tu menjadikan dia dalam bentuk dia ada jamak. Ini proses keempat, dan akhirnya kita buat terjemahan, ya. Terjemahan ni ialah yang kelima lah, ya. So, supaya complete, ya, proses tu. Itulah cara-cara dia, teknik untuk mengenal kalimah tu mesti dibantu dengan pembentukan kalimah. Kemungkinan tuan-tuan sebelum ni tidak diperkenalkan, ya, konsep pembentukan kalimah. Jadi QHS dia bangunkan, ya, proses ni sendiri, ya. Setakat ni kita bukannya pinjam daripada mana-mana sumber, ya. Ini memang dibangunkan oleh QHS Academy sendiri, ya. Kalau tuan-tuan nak nak bracketkan pun boleh, ya. Macam contoh kat sini, 2 tu kita boleh bracketkan, ya. 1 ni pun boleh bracketkan, ya. 3 samalah. Ini sebagai labeling saja, ya. Tapi bila tuan-tuan dah mahir besok tak perlu, ya. Ini cuma nak menunjukkan saja kita boleh ya, bracketkan nombor yang kita buat tadi, ya. Iaitu langkah-langkah dia yang nombor berapa, kita boleh bracketkan dia. Ini menggunakan feature Zoom screen sharing, ya. Kalau tuan-tuan tak sharing screen, tak dapat feature ni, ya. Tapi mana tuan-tuan boleh buka Zoom sendiri, kemudian buat screen sharing sendiri, ya. Walaupun nak buat latihan sendiri boleh, ya. Buat screen sharing ini dapat feature buat labeling kotak dan arrow yang saya gunakan tu ada daripada situ semualah. Okey, so setakat hari ini maknanya kita sudah lengkap membahaskan kalimah la tufsidu sehinggalah kita boleh menterjemahkannya. Kita simpan dia dengan print screen, ya. So ada di antara rakan-rakan kita pun boleh buat screenshot sekarang dan simpan dia, ya. Jadi saya pun buat print screen untuk dia simpan dalam screenshot, dan kita boleh guna pakai lagi apabila kita mahu merujuk balik kepada latihan yang kita buat di sini, ya. Dan besok kita akan sambung kepada kalimah seterusnya, iaitu
la fil ardi, ya. Jadi la tusidu selesai, kemudian kita ambil fil ardi sekali sebab dia ada kaitan di antara dua kalimah tu, dia berkait, bertaut rapat, ya. Jangan kita asingkan dia, ya. So kita akan bahas sekali fil ardi itu sekali besok, ya, insyaAllah. Okey, untuk hari ini kita boleh boleh sudahi sesi kita. Kita clearkan mana-mana drawing yang ada, lepas tu kita stop sharing. Stop sharing, ya. Dan kita akan sambung besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.